fi Zilalil Quran, karya Al-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Tafsiran ayat 5 dan ayat 6 surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah itu tidak tersembunyi kepadanya sesuatu apapun di bumi dan tidak pula di langit. Ayat 5. Ilmu Allah. Penekanan tentang ilmu Allah yang mutlak, yang tiada suatu pun yang tersembunyi darinya, dan mengisbatkan sifat ini kepada Allah di makam ini ada sesuai dengan prinsip-prinsip wahdaniyah, iaitu keesaan, uluhiyah, dan kiwamah, iaitu pentadbiran ilahi, yang dijadikan pembukaan rangkaian ayat-ayat ini di samping sesuai dengan ancaman yang ngeri di dalam ayat yang telah lepas. Oleh itu, tiada suatu pun yang akan terlepas dari ilmu Allah, sama ada di bumi atau di langit, dengan kesyumulan dan keumuman pengertiannya yang seperti ini. Dan kini jelaslah bahawa tidak akan mungkin sekali-kali disembunyikan segala niat-niat dan tipu daya yang jahat dari ilmu Allah. Begitu juga tidak akan mungkin sekali-kali seseorang dapat menghindarkan diri dari balasan Allah yang halus dan melarikan dirinya dari liputan ilmu Allah yang maha seni dan maha mendalam. Kemudian di bawah bayangan ilmu Allah yang maha seni dan syumul, yang tiada suatu pun sama ada di bumi atau di langit yang tersembunyi dari liputannya, Al-Quran menyentuh perasaan-perasaan manusia dengan sentuhan yang lemah lembut dan mendalam, mengenai asal lahiran kejadian manusia yang majhul, yang berlaku di dalam kegelapan alam gaib dan kegelapan alam rahim, di mana manusia tidak mempunyai sebarang ilmu, sebarang kudrat, dan sebarang kefahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang membentuk rupa kamu di dalam rahim mengikut bagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ayat 6. Allah yang menciptakan rupa bentuk di dalam rahim. Demikianlah Allah membentuk rupa kamu, iaitu mengurniakan rupa bentuk yang dikehendakinya kepada kamu dan mengurniakan ciri-ciri yang membezakan kepada setiap rupa bentuk itu. Ialah sahaja yang mengendalikan pembentukan rupa itu dengan iradat dan kehendaknya yang bebas dan mutlak mengikut bagaimana yang disukainya. Tiada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Pengakhir ayat 6. Yang ini Dia mempunyai kudrat dan kekuatan untuk mencipta dan menentukan bentuk rupa dan mentadbirkan dengan bijaksananya segala urusan penentuan bentuk rupa dan penciptaan tanpa ditegur oleh sebarang pengkritik dan tanpa dibantu oleh sebarang sekutu. Di dalam sentuhan ini terdapat penjelasan terhadap kekeliruan kaum Nasara mengenai asal kejadian Isa alaihissalam dan kelahirannya, iaitu Allah lah yang telah membentuk rupa paras Isa mengikut potongan yang dikehendaki olehnya, bukannya Isa yang menjadikan Tuhan, atau bukannya Dia yang menjadikan Allah atau anak Allah, atau menjadi uknum ketuhanan dan nasud, iaitu kemanusiaan dan sebagaimananya dari kepercayaan yang sesat, kabur, dan bertentangan dengan konsep tauhid yang bersih, jelas, mudah difaham dan senang ditanggap. Selepas itu, Al-Quran mendedahkan terbelang golongan yang mempunyai hati yang cenderung ke arah kesesatan, iaitu mereka yang sengaja meninggalkan
hakikat-hakikat yang jelas dan muktamad yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang muhkamah, dan mengikut ayat-ayat yang boleh dibuat takwilan dengan tujuan untuk mewujudkan kekeliruan-kekeliruan di sekitarnya. Di samping itu, Al-Quran menggambarkan pula sifat-sifat para mukminin yang sebenar dan keimanan mereka yang tulen, dan bagaimana mereka menyerah diri mereka kepada Allah dalam segala perintah dan penerangan yang datang dari Allah tanpa sebarang bantahan. Ayat-ayat muhkamah dan ayat-ayat mutasyabihah. Tafsiran ayat-ayat 7 dan hingga 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya terdapat ayat-ayat yang muhkamah. Itulah induk Al-Quran, dan yang lain ialah ayat-ayat yang mutasyabihah. Adapun orang-orang yang mempunyai kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu mengikut ayat-ayat yang mutasyabihah kerana hendak membuat fitnah dan hendak membuat takwilan, dan tiada yang mengetahui takwilannya melainkan Allah. Dan orang-orang yang teguh dan mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepadanya, iaitu ayat-ayat mutasyabihah. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami belaka, yang tiada mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang berakal. Ayat 7. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membiarkan hati kami menyeleweng dan sesat, setelah Engkau memberi hidayah kepada kami dan kurniakan kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengurnia. Ayat 8. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat yang tiada sebarang keraguan terhadapnya. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji-janji-Mu. Ayat 9. Menurut riwayat bahawa orang-orang Nasara dari Najran telah berkata kepada Rasulullah SAW, tidakkah anda berkata tentang Al-Masih bahawa dia adalah kalimah Allah dan ruhnya? Tujuan mereka ialah hendak menggunakan ungkapan ini sebagai alat untuk menegakkan kepercayaan mereka tentang Isa alaihissalam bahawa dia bukannya dari jenis manusia. Malah dia adalah ruh Allah, mengikut apa yang difahamkan oleh mereka dari ungkapan ini. Sedangkan mereka meninggalkan ayat-ayat yang jelas dan muhkamah yang menjelaskan prinsip wahdaniyah Allah yang mutlak dan menolak sekutu dan anak dalam segala bentuk rupanya. Lalu turunlah ayat ini mendedahkan perjumpaan mereka yang mahu menggunakan ayat-ayat metafora yang bergambar dan meninggalkan ayat-ayat yang tegas dan jelas. Tetapi nas ayat ini lebih umum dari peristiwa itu lagi. Ia menggambarkan pendirian manusia yang berbelah bahagi terhadap kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang mengandungi hakikat-hakikat kefahaman, keimanan dan sistem kehidupan Islamiah. Ia juga mengandungi perkara-perkara gaib yang tidak dapat difahami oleh akal manusia dengan wasilah-wasilah dan alat-alat yang ada pada mereka, dan tidak ada ruang bagi mereka untuk memahami perkara-perkara itu lebih banyak dari apa yang dibenarkan oleh nas-nas itu sendiri. Adapun ayat-ayat yang menerangkan prinsip-prinsip akidah dan syariat yang halus, maka ia dapat difahami dan dimengertikan tujuan-tujuannya dan maksud-maksudnya dengan jelas dan muktamad. Dan ayat-ayat inilah yang menjadi induk kitab suci Al-Quran. Adapun ayat-ayat yang menerangkan perkara-perkara samiyat dan perkara-perkara gaib, termasuk kejadian Isa alaihissalam dan kelahirannya, maka ia datang sekadar untuk difahami maksud-maksud yang dekat
yang serta mempercayai kerana ia terbit dari Allah selaku sumber yang benar, dan ia sukar untuk difahami hakikat-hakikat dan kafiat-kafiatnya kerana kedudukan perkara-perkara itu mengatasi daya-daya kefahaman manusia yang terbatas. Di sinilah manusia berbeza mengikut kelurusan atau kesesatan fitrah mereka masing-masing dalam menerima dan menyambut ayat-ayat Al-Quran itu. Bagi mereka yang mempunyai kecenderungan ke arah kesesatan dan penyelewengan dari fitrah yang lurus, maka mereka meninggalkan ayat-ayat muhkamah yang menerangkan prinsip yang jelas dan halus yang menjadi asas akidah syariat dan peraturan amali bagi kehidupan Islamiah, dan bekerja di belakang ayat-ayat mutasyabihah yang ditegakkan kebenarannya di atas keimanan pada Allah selaku sumber yang menurunkannya, yang mengetahui segala yang benar, sedangkan daya kefahaman manusia terhadapnya amat terbatas. Ia juga ditegak di atas kelurusan fitrah manusia yang dapat memahami secara langsung kebenaran seluruh kandungan kitab Al-Quran dan memahami bahawa ia diturunkan dengan membawa kebenaran tanpa sebarang kebatilan dan kepalsuan dari mana-mana sudut sekalipun. Mereka bekerja di belakang ayat-ayat yang mutasyabihah kerana dalam ayat-ayat ini mereka mendapat ruang-ruang untuk menabur fitnah dengan mengadakan takwilan-takwilan yang menggoncangkan akidah dan menimbulkan perselisihan akibat kekacauan fikiran kerana memasuki bidang yang tidak dapat ditafsirkan dengan takwilan-takwilan dari daya fikiran. Dan tiada yang mengetahui takwilannya melainkan Allah. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dan mendalam, iaitu orang-orang yang berilmu pengetahuan, dapat memahami bidang-bidang akal dan tabiat fikiran manusia dan memahami batas-batas bidang yang dapat diterokai akal manusia dengan alat-alat yang ada pada mereka, maka mereka berkata dengan penuh keterangan, ketenangan dan keyakinan, kami beriman kepadanya, iaitu ayat-ayat yang mutasyabihah, semuanya dari sisi Allah, dari sisi Tuhan kami belaka. Sikap ahli ilmu yang matang. Keterangan ini adalah didorong oleh keyakinan bahawa ayat-ayat yang mutasyabihah itu adalah dari Allah, dan oleh itu jelaslah bahawa ayat-ayat itu adalah tetap benar dan segala apa yang dijelaskan Allah adalah tetap benar dan bukanlah dari tugas akal manusia dan bukan pula dalam lingkungan daya kemampuan akal manusia untuk mengkaji segala punca-punca dan sebab-sebabnya, dan bukan pula dalam lingkungan keupayaan mereka untuk memahami hakikat dan tabiat sebab yang tersembunyi di sebaliknya, dan tabiat sebab yang tersembunyi di sebaliknya. Orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dan mendalam dari awal-awal lagi yakin kepada kebenaran yang disampaikan kepada mereka dari Allah. Mereka yakin kepadanya dengan fitrah mereka yang benar dan bersambung dengan Allah. Kemudian mereka tidak menyimpan apa-apa keraguan di dalam akal mereka kerana mereka sedar bahawa di antara hakikat ilmu ialah menahan akal dari memikirkan perkara-perkara yang di luar bidang ilmu manusia dan perkara-perkara yang tidak membolehkan akal mengetahuinya dengan menggunakan wasilah dan alat-alat yang ada pada mereka. Inilah pandangan yang benar dari orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dan mendalam. Kerana tiada orang yang gemar berlagak angkuh dan suka mengingkar melainkan orang-orang yang mempunyai ilmu yang cetek, yang terpesona dengan kulit-kulit luar ilmu. Mereka menyangka diri mereka memahami segala sesuatu
dan sesuatu yang tidak difahami mereka adalah dianggap tidak wujud, atau mereka memaksakan kefahaman mereka di atas segala hakikat. Oleh kerana itu, mereka tidak membenarkan hakikat-hakikat itu wujud kecuali dalam bentuk yang difahami olehnya. Mereka bertindak menyesuaikan kalam Allah dengan pendapat-pendapat akal mereka yang dihasilkan oleh akal fikiran mereka yang terbatas. Adapun ahli-ahli ilmu yang benar, maka sikap mereka banyak merendahkan diri dan lebih bersedia menerima hakikat kelemahan akal manusia dari memahami hakikat-hakikat yang lebih besar dari daya kemampuannya dan mengatasi keupayaannya. Begitu juga mereka mempunyai fitrah yang amat jujur dan benar yang sentiasa berhubung dengan kebenaran dan yakin kepadanya. Dan tiada yang mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang berakal. Penghujung ayat 7. Seolah-olah tiada hubungan di antara orang-orang yang berakal dengan usaha memahami kebenaran itu, melainkan ialah keinginan mengambil pengajaran, dan di waktu itu kebenaran yang tertanam di dalam fitrah mereka yang bersambung dengan Allah itu akan bergerak, muncul dan mengambil tempat yang teguh di dalam akal mereka. Ketika itu, lidah dan hati mereka akan berdoa memohon dengan penuh khusyuk agar Allah meneguhkan pendirian mereka di atas kebenaran yang tidak membiarkan hati mereka menjadi sesat setelah mendapat hidayah, serta melimpahkan rahmat dan kemurahan anugerahnya ke atas mereka. Mereka mengingati hari perhimpunan agung, iaitu hari kiamat yang tidak syak lagi akan berlaku, dan hari perjanjian yang tidak akan dimungkari. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membiarkan hati kami menyeleweng dan sesat setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengurnia. Ayat 8. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat yang tiada sebarang keraguan terhadapnya. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ayat 9. Inilah keadaan dan sikap orang-orang yang mempunyai ilmu yang kukuh dan mendalam terhadap Allah. Itulah keadaan dan sikap yang sesuai dengan keimanan yang tercetus dari keyakinan kepada firman Allah dan janjinya kepada kalimah Allah dan kepada perjanjiannya. Juga keimanan yang tercetus dari makrifat terhadap rahmat dan limpah kurnia Allah. Namun demikian, perasaan bimbang tetap wujud terhadap keputusan qada dan qadar Allah yang gaib. Perasaan takwa, peka dan hati-hati yang diterapkan oleh keimanan ke dalam hati orang-orang yang beriman tetap segar dan aktif. Oleh sebab itulah mereka tidak lalai, tidak tertipu dan tidak lupa siang dan malam. Perasaan bimbang kembali sesat. Hati yang mukmin amat menyedari nilai mendapat hidayah selepas dilamun kesesatan, nilai penglihatan yang terang setelah terseksa dengan penglihatan yang rabun, nilai menemui jalan yang lurus setelah mengalami kebingungan dalam perjalanan, nilai keyakinan kepada kebenaran setelah sekian lama terumbang-ambing, nilai bebas dari perhambaan kepada sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah yang Maha Esa, nilai mempunyai minat dan cita-cita yang tinggi dan besar selepas leka dengan minat dan cita-cita kecil dan rendah. Hati yang mukmin menyedari bahawa Allah telah mengurniakan semua berkalan ini dengan sebab keimanan. Oleh sebab itulah ia merasa bimbang dan takut kembali kepada kesesatan, sebagaimana orang yang sedang berjalan di jalan yang lurus dan terang takut kembali meraba-raba di jalan yang berliku-liku dan gelap gelita.
Dan sebagaimana orang yang sedang menikmati keteduhan naungan bayang yang lembut, bimbang dan takut, kembali diselar oleh pancaran cahaya tengah hari yang panas terik. Dalam senyuman iman terhadap kemanisan tidak dapat difahami melainkan oleh orang yang penuh mengecapi ketandusan, kekeringan dan kesiksaan jiwa yang pahit kerana mengingkarkan Tuhan. Dalam ketenangan iman terdapat kemanisan yang tidak dapat dinikmati melainkan oleh orang yang pernah merasa kemeranaan batin kerana kesesatan. Oleh sebab itulah para mukminin bertawajuh pada Allah mengingatkan doa yang khusyuk. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membiarkan hati kami menyeleweng dan sesat setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Mereka memohon rahmat Allah yang telah menolong mereka dengan nikmat hidayah setelah mereka bergelimang di dalam kesesatan dan setelah mengurniakan kepada mereka rahmat yang tiada tolak bandingnya itu. Dan kurniakan kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengurnia. Ayat 8. Mereka sedar dengan ilham dan dari keimanan mereka bahawa mereka tidak berupaya memperolehi sesuatu melainkan dengan limpah kurnia dan rahmat dari Allah, dan mereka tidak dapat menguasai hati mereka kerana ia berada dalam genggaman tangan kudrat Allah. Oleh sebab itulah mereka berdoa kepada Allah agar ia memberi pertolongan, kejayaan dan keselamatan kepada mereka. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang mengubahkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, alangkah banyaknya anda berdoa dengan doa ini? Maka jawab beliau, tiada hati melainkan semuanya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Penyayang. Jika dia kehendaki membetulkannya, dia betulkannya, dan jika dia kehendaki menyesatkannya, dia menyesatkannya. Apabila hati yang mukmin menyedari kesan maksiat Allah yang seperti ini, maka ia tidak mempunyai pilihan selain dari menambatkan dirinya pada tiang Allah dengan segala kesungguhan hati dan berlindung di bawah naungannya dengan penuh tekad dan bertawajuh kepadanya, memohon limpah rahmatnya untuk mengekalkan perbendaharaan iman dan limpah anugerah yang telah dikurniakan Allah kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.